Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Mulia Tuan Imam, Musi Surah dan seluruh hadirat terkuasa, Tuan Haji, Muhammad Majah, para ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Isnin, setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi SAW menggunakan kitab As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Tuan-tuan dan jemaah sekalian, kita masih duduk pada pengajaran dan pedoman untuk bab yang kelima, iaitu bab berkaitan dengan peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kita telah selesai ikuti sebanyak 11 peperangan dalam kitab kita ini, dan pada 2 minggu lepas kita telah mula masuk pengajaran dan pedoman untuk bab yang kelima, iaitu apa yang telah kita bincangkan pada 2 minggu lepas, konsep peperangan dalam Islam. Apa tujuan disyariatkan perang? Bagaimana Nabi berdakwah di Mekah? Bagaimana Nabi berdakwah di Madinah? Ya. Bagaimana halangan-halangan ujian di Mekah? Bagaimana halangan-halangan dan ujian di Madinah? Sehingga Nabi hijrah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat pensyariatan perang, iaitu daripada surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Di dalam ayat yang telah kita ikuti pada 2 minggu lepas ini, ayat ini membincangkan tentang keizinan bagi orang mukmin untuk berperang apabila mereka diperangi, ya, iaitu mereka yang dihalau ataupun diusir dari kampung halaman mereka dengan alasan yang tidak benar, hanya semata-mata mereka mengaku Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah Allah Ta'ala tidak mendorong sebahagian di kalangan kita menentang pencerobohan musuh-musuh, niscaya akan robohlah rumah-rumah ibadat, robohlah gereja-gereja, robohlah kuil-kuil, robohlah masjid-masjid. Artinya bila Allah Ta'ala mendorong sebahagian di kalangan kita bangkit lawan pencerobohan, menyebabkan bukan hanya masjid terselamat, rumah ibadat lain pun terselamat. Itu tujuan perang dalam Islam. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41 yang telah kita ikuti pada 2 minggu lepas, iaitu bila siapa-siapa yang diberi kemenangan oleh Allah, dapat kekuasaan, dia ada 4 tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan. Pertama, dia kena dirikan sembahyang. Yang kedua, kena keluar zakat. Yang ketiga, kena menyuruh benda-benda yang baik. Yang keempat, kena mencegah kemungkaran. Ini tanggungjawab orang yang berkuasa setelah Allah Ta'ala beri kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Baik, huraian tentang ayat tersebut pun telah saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian pada 2 minggu lepas. Malam ini kita sambung pengajaran, ya, yang pertama. Saya tak tahu tuan-tuan ada nombor 1 duduk di mana. Dia tulis pertempuran pertama yang dibicarakan ialah peperangan Badar. Tak ada pun dia mana. Nombor 1, dia tulis nombor 1 kat bawah sana. Susah juga untuk tak ada. Habis dah cerita tentang huraian ayat Quran, dah habis. Sekarang kita mulakan pengajaran pertama.
Nombor 1 tu dia dekat bawah sikit dia. Cuba je. Nombor surat apa? 113. Jauh sangat tu masa tu. 113 jauh sangat tu. Dia buat panggil kitab ni. Buat panggil kitab ya. Sebab muka surat kita tak sama. Itu cetakan baru. Ya. Habis itu tuan-tuan tanda lipat sikit. Kita tak tengok surat ni biasa. Baik. Kata pengarang kitab ni yang pertama. Pertempuran pertama yang dibicarakan ialah Ghazwah Badar. Perang pertama yang dibincangkan dalam kitab kita ni hari itu iaitu peperangan Badar. Iaitu Nabi SAW telah keluar untuk menghalang kafilah dagang, rombongan dagang pihak Quraisy yang dalam perjalanan pulang ke Mekah daripada Syam. Itu cerita perang Badar yang telah kita ikuti sebelum ini. Saya tak nak ulang lagi. Tidak nanti berulang benda yang sama 2-3 kali. Ya. Perang Badar dulu kita bincang, iaitu bila Nabi SAW dah hijrah ke Madinah, berlaku perang pertama, iaitu perang Badar. Perang Badar ni bila Nabi dapat makluman rombongan dagang pihak Quraisy daripada Mekah pergi berdagang di Syam, Syria. Mereka mesti lintah Madinah. Bila nak balik nanti pun, nak balik ke Mekah mesti lintah Madinah juga. Waktu tu Nabi duduk di Madinah, dah berhijrah. Maka Nabi ajak sahabat siapa yang nak ikut, kita tahan rombongan dagang Abu Sufyan ni. Rombongan dagang pihak Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Nabi hanya ajak, bukan beri arahan. Nabi hanya ajak siapa nak ikut. Kerana bukan keluar untuk berperang, sekadar tahan rombongan dagang pihak Quraisy. Kalau Nabi kata keluar berperang, niscaya semua sahabat akan keluar. Tapi bila Nabi ajak siapa nak ikut, tahan rombongan dagang, dia bukan arahan wajib. Akhirnya tak ramai yang keluar, hanya 313 orang. Takdir Allah berlaku peperangan. Baik, namun kafilah dagang tersebut dapat menyelamatkan diri mereka. Dalam masa yang sama, tentera musyrik telah bertekad untuk berperang. Bila Nabi ajak sahabat untuk tahan rombongan dagang Abu Sufyan balik dari Syam, nak balik ke Mekah ni, bintang Madinah, akhirnya Abu Sufyan pun selamat melalui jalan lain. Cepat-cepat Abu Sufyan hantar wakil ke Mekah minta tolong daripada Abu Jahal. Maka Abu Jahal hantar bala tentera selamat 1000 orang. Akhirnya berlakulah perang Badar yang Nabi pun tak sangka nak berlaku perang. Kerana tujuan Nabi keluar bukan untuk berperang. Fakta-fakta berkaitan dengan pertempuran Badar telah kami sebutkan sebelum ini. Tuan-tuan kena ulang tengok balik nanti. Usaha menyekat kafilah dagang pihak Quraisy ini bukan menunjukkan keinginan untuk mengambil harta atau menyamun di jalan, sebagaimana yang didakwa oleh golongan orientalis, mereka cipta fitnah. Jadi kalau kita tak baca pengajaran ni, susah kita. Takut kita anggap Nabi ajak sahabat tahan rombongan dagang Abu Sufyan ni, Nabi ni samsir, tahan tengah jalan, rampas harta benda orang. Maka sebab tu pengajaran perang kena baca, takut salah faham. Jadi usaha menyekat rombongan dagang pihak Quraisy ini bukan menunjukkan keinginan untuk mengambil harta ataupun samun mereka tengah jalan, sebagaimana yang didakwa oleh golongan orientalis. Mereka cipta fitnah. Bahkan usaha tersebut didorong oleh tujuan menuntut ganti rugi daripada pihak Quraisy. Ganti rugi apa dia? Ganti rugi iaitu apabila orang Islam duduk di Mekah dulu sebelum berhijrah. Apa benda harta orang Islam yang mereka tak rampas? Apa benda harta benda orang Islam yang mereka tak rampas waktu orang Islam duduk di Mekah dulu sebelum berhijrah? Maka ni peluang untuk ambil semula hak kita. Bukan nak sama orang tak tentu hal, nak ambil semula hak kita yang pernah dirampas dulu.
Tuntutan ini dibuat dengan cara mengambil harta dagangan mereka sebagai bayaran ganti bagi harta-harta orang muhajirin yang telah dirampas oleh mereka sebelum orang muhajirin berhijrah dulu. Pihak Quraisy telah memaksa orang muhajirin atau kebanyakan mereka meninggalkan rumah, tanah dan harta mereka. Sesiapa yang diketahui telah berhijrah dan tidak ada lagi di Mekah, rumahnya akan dijual dan harta-hartanya dirampas. Itulah yang berlaku kepada para sahabat yang asalnya orang Mekah hijrah ke Madinah. Habis harta benda mereka diambil. Ya, baik. Jadi kali ini bila Nabi dah hijrah ke Madinah, sudah dapat kekuatan, dengar kata ada rombongan dagang pihak Quraisy pergi berdagang di Syam, Syria, nak patah balik nanti mesti lalu ke Madinah, maka Nabi ajak sahabat kita tahan. Tahan tu untuk apa? Nak ambil semula hak kita yang pernah dirampas. Baik. Artinya undang-undang membalas tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama. Ya, undang-undang membalas tindakan pihak lain yang pernah buat jahat pada kita balas dengan tindakan yang sama itu telah diperakui dalam undang-undang antarabangsa pada hari ini. Dalam undang-undang antarabangsa pada hari ini benar kan? Orang bela diri pertahankan balas semula sebagaimana yang pernah mereka kena. Undang-undang ini mengharuskan perbuatan seumpama ini sebagaimana yang berlaku antara kita dengan Israel. Israel buat jahat pada kita boleh balas kan? Aturan ini diakui oleh antarabangsa pada hari ini. Yang penting untuk kita beri perhatian, Ghazwah Badar itu, peperangan Badar itu telah didahului oleh 7 kali percubaan untuk menghalang rombongan dagang pihak Quraisy. Artinya Nabi ajak para sahabat tahan rombongan dagang pihak Quraisy, bukan ini kali pertama. Telah didahului oleh 7 kali percubaan, tapi gagal. Pihak Quraisy selamat, 7 kali percubaan. Ya, baik. Yang menariknya beliau tuan-tuan sekalian, 7 kali percubaan tahan rombongan dagang pihak Quraisy sebelum berlaku perang Badar ini, 7 kali percubaan itu hanya disertai oleh orang-orang muhajirin sahaja, iaitu orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kalaulah 7 kali percubaan tahan rombongan dagang pihak Quraisy ini, orang Madinah terlibat sekali, yang kita gelar orang Ansar itu, apa akan jadi? Apa orang Mekah akan sebut? Apa pihak Quraisy akan sebut? Apa kena-kena orang Madinah terlibat sekali? Pihak Quraisy pernah rampas harta orang Madinah tu? Tak pernah. Maka tak layak orang Madinah terlibat. Dan Nabi tak nak orang Madinah terlibat. Yang kita gelar orang Ansar itu. 7 kali percubaan tahan rombongan dagang pihak Quraisy sebelum berlaku perang Badar. 7 kali ini disertai oleh orang muhajirin sahaja. Artinya bila orang muhajirin sahaja terlibat, layak atau tak? Layak. Kerana mereka lah yang dizalimi di Mekah. Jadi Nabi tak nak penglibatan daripada orang Madinah. Kalau tidak nanti pihak Quraisy akan cakap, ini apa kena-mengena orang Madinah terlibat sekali? Tak nak. Salah faham tu tak nak. Ya? Ini keadilan dalam Islam. Tidak ada seorang pun orang Ansar yang dihantar dalam percubaan-percubaan tersebut. 7 kali percubaan tahan rombongan dagang pihak Quraisy, orang Ansar tak terlibat. Ya? Ini kerana sekiranya orang muhajirin menghalang kafilah dagang pihak Quraisy dan menguasai mereka, artinya orang muhajirin melakukan dengan hak yang diperakui oleh semua undang-undang, baik undang-undang ilahi, iaitu undang-undang Allah, maupun undang-undang ciptaan manusia pada hari ini. Jadi kalau orang Ansar terlibat sekali, tak kena. Tapi kalau orang muhajirin terlibat dalam 7 kali percubaan itu, kena. Kena dengan ketetapan Allah, kena dengan peraturan manusia pada hari ini. Artinya dia boleh balas semula kejahatan yang kita kena. Boleh. Kami nyatakan di sini 7 kali percubaan tersebut. 7 kali percubaan untuk tahan rombongan dagang pihak Quraisy itu. Pertama, Nabi utuskan satu pasukan tentera yang kecil dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu percubaan kali pertama tahan rombongan dagang pihak Quraisy yang berdagang di Syam. Iaitu pengutusan Hamzah bin Abdul Muttalib pada awal bulan ke-7 selepas hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab. Ya, awal bulan yang ke-7 selepas hijrah. Hijrah itu bulan Muharram. Yang kedua, pasukan kedua, percubaan kali kedua, iaitu pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith pada awal bulan ke-8 selepas hijrah.
Yang ketiga, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada awal bulan ke-9 selepas hijrah. Yang keempat, peperangan Waddan pada awal bulan ke-12 selepas hijrah. Kemudian yang kelima, peperangan Buaq pada awal bulan ke-13 selepas hijrah. Kemudian peperangan Badar Al-Ula, perang Badar kali pertama. Yang kita duk bincang dengan kitab kita ni, perang Badar besar, tu kali kedua tu. Ya. Yang keenam, perang Badar Al-Ula, perang Badar kali pertama, juga pada bulan ke-13 selepas hijrah. Dan percubaan kali ke-7, tahan rombongan dagang pihak Quraisy, iaitu peperangan Al-Ashirah pada awal bulan ke-16 selepas hijrah. Artinya semua anggota perang ni, ya, terdiri daripada orang Muhajirin sahaja. 7 kali ni orang Muhajirin sahaja terlibat. Artinya kena nak tindakan tu? Kena. Ya? Tidak ada seorang Ansar pun di kalangan mereka. Ini memperkuatkan huraian yang kami telah katakan. Baik, jadi itu tujuan perang Badar. Ya? 7 kali percubaan tahan rombongan dagang, gagal. Pihak Quraisy selamat. Perang Badar tu pun bukan Nabi keluar untuk berperang. Bukan untuk berperang, nak tahan rombongan juga. Tiba-tiba rombongan Abu Sufyan selamat, hantar wakil balik ke Mekah, minta bantuan Abu Jahal bersiap, jadi perang. Maka sebab tu jumlah sahabat yang bersama dengan Nabi dalam perang Badar tak ramai. Sebab tak tahu kata nak perang, hanya 313. Ataupun sebahagian kitab catat 317 kalangan. Musyrikin Mekah, Abu Sufyan, Abu Jahal apa semua ni 1,000, ya, ataupun 1,300 orang. Baik, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, tuan-tuan sekalian, ya, kemenangan dalam pertempuran bukan bergantung dengan kuantiti atau kelengkapan persenjataan sahaja. Menang dalam perang ni dia bukan hanya bergantung kepada kuantiti bilangan ataupun kelengkapan senjata semata-mata, bukan, ya. Tetapi dicapai dengan kekuatan roh maknawi, roh dalaman, keimanan kepada Allah, nakkan syurga, nakkan keredaan Allah, tu dia panggil roh maknawi, roh dalaman yang dimiliki oleh pasukan tentera Islam. Bukan kita kata senjata canggih itu tak penting, bukan kita kata kuantiti bilangan itu tak penting, penting. Tapi nombor satu yang paling penting adalah roh di dalamnya. Faham kenapa pergi perang, apa objektif, tujuan perang itu faham, nak capai apa sebenarnya faham. Kemudian kuantiti pun kita tengoklah, kemudian kelengkapan senjata pun kita persiapkanlah, ya, itu dulu. Maka sebab itu tentera Islam dalam pertempuran ini, perang Badar, perang Uhud, sampailah kali kita bincang itu perang Tabuk, ya. Jadi tentera Islam dalam pertempuran ini pergi berperang ni mewakili apa? Pergi perang ni dengan membawa apa? Pergi perang ni dengan mewakili, pergi berperang ni dengan membawa akidah yang suci. Berperang ni kerana nak pertahankan keyakinan yang benar, ya, iman yang menyala-nyala. Pergi berperang ni dengan kegembiraan untuk dapatkan syahid, juga keinginan untuk mendapatkan pahala dan syurga daripada Allah. Kalau tak menang pun mati syahid, dapat syurga. Jadi mereka pergi berperang mewakili itu, ya, membawa benda itu dalam diri mereka, dalam roh mereka. Mereka juga pergi berperang mewakili perasaan gembira kerana bebas merdeka daripada kesesatan, perpecahan dan kerosakan. Dulu mereka merdeka tak sahabat-sahabat ni? Tak, jadi hamba, jadi alat orang, ditindak, dizalimi. Nak buat satu benda kena dengar Tuan cakap apa. Akhirnya bila mereka memeluk Islam, mereka ni jadi orang yang bebas merdeka. Jadi pergi perang Badar, pergi perang-perang lain, pergi dengan perasaan gembira kerana dia bebas merdeka. Tak ada siapa nak boleh kawal kita, kontrol kita. Yang kawal kita Allah, ya. Orang nak kerah kita tak tentu apa, tak boleh dah. Kita pergi ni dengan perasaan gembira kerana kita bebas merdeka daripada dijajah pemikiran kita, dikawal orang kerah kita, ya, syirik pada Allah, hidup dalam kesesatan, perpecahan, kerosakan. Ataupun bagi pihak musyrik pula, pihak Quraisy khasnya pada waktu itu, pergi berperang ni mewakili apa? Pergi berperang tu mewakili apa? Pergi perang ni bawa apa dalam diri? Pergi berperang mewakili akidah yang rosak, akhlak yang punah, ikatan sosial yang terlerai, yang tak baik, tenggelam hanyut dalam kelazatan dunia, serta semangat asabiah, perkauman yang membuta tuli.
kepada adat resam yang lapuk, nenek moyang yang lalu dan tuhan-tuhan yang palsu. Pergi perang ni dengan keyakinan-keyakinan yang mengarut, kepercayaan-kepercayaan yang batil, semata-mata kerana tok nenek moyang pernah buat pada tu dulu, maka kena ikut. Lihatlah tindak tanduk yang dilakukan oleh kedua-dua angkatan tentera tersebut sebelum peperangan bermula. Beza bagaimana tentera Islam sebelum peperangan dan bagaimana sikap pihak musuh sebelum peperangan. Ada beza? Ya. Baik, sebelum peperangan bermula, bagaimana orang musyrik keadaannya? Orang musyrik berkeras untuk berpengkalan selama 3 hari di Badar. Artinya mereka sampai di Badar tu 3 hari awal. Tujuannya apa dia? Nak berpesta arak, didendangkan dengan nyanyian-nyanyian oleh penyanyi-penyanyi wanita, diiringi pula dengan paluan-paluan gendang, serta menyalakan unggun-unggun api di persekitaran kawasan kemah mereka ni. Buat meriah dulu, kenduri, majlis, pesta dulu sebelum sampai 17 Ramadan tahun kedua Hijrah tu. Jadi 3 hari awal tu buat pesta dulu, mabuk apa semua segala macam dulu, nak hadapi perang. Ini perbezaan di antara pasukan musuh dengan pasukan tentera Islam. Tujuannya pesta-pesta mabuk arak segala macam ni, tujuannya apa dia? Semua ini dilakukan agar bangsa Arab mendengar dan berasa gerun terhadap mereka. Nak tunjuk orang Mekah ni gagah. Tengok kami pesta, ada di perang ni pesta dulu. Nak biar bangsa-bangsa Arab ketiga itu, kabilah-kabilah lain berasa kagumlah dengan orang Mekah ni, pihak Quraisy. Mereka menyangka tindakan tersebut sebagai cara untuk capai kemenangan. Maknanya dengan pesta ni boleh beri motivasi semangat kepada anggota tentera tu. Mereka ingat itulah cara boleh capai menang. Sebaliknya, bagaimana pasukan tentera Islam? Ya, sebelum peperangan bermula, orang Islam menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah. Kita baca dah sebelum ni, bagaimana malam nak berlaku perang Badar. Nabi berdoa kepada Allah tak putus-putus. Angkat tangan sampai kain di atas bahu Nabi jatuh berkali-kali. Sampai Abu Bakar sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, cukuplah tu, Allah Ta'ala dah dengar permintaan kamu tu, wahai Rasulullah. Bersungguhnya Nabi pada malam nak berlakunya perang Badar. Ya, malam itu. Esok paginya 17 Ramadan baru start perang. Ini pasukan tentera Islam berbeza dengan musuh. Daripada sudut persiapan mereka nak hadapi peperangan begitu. Ya, memohon daripada Allah kemenangan, mengharapkan mati syahid dan menghidu bau-bau syurga. Itu doa mereka, harapan mereka. Ya, bagi mereka syarat kemenangan itu hubungan dengan pencipta itu yang kena jaga. Syarat kemenangan hubungan dengan Allah itu kena jaga. Mabuk apa semua ni bukan syarat nak menang ni. Ya. Rasulullah SAW menyungkur sujud dengan penuh rendah diri meminta Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Natijahnya, kesannya daripada peperangan Badar itu, golongan yang bertakwa lagi khusyuk akhirnya beroleh kemenangan. Jumlah sama banyak tak, tapi Allah Ta'ala beri kemenangan yang cukup besar. Manakala golongan yang leka dan berpoya-poya ditimpa kekalahan dalam perang Badar. Padahal daripada sudut jumlah mereka 3 kali ganda lebih ramai daripada orang Islam. Orang Islam hanya 300 lebih, mereka 1000. 3 kali ganda berbeza. Sesiapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dengan bilangan tentera musyrik dalam setiap pertempuran, ya, start daripada perang Badar kita baca dulu pada tahun kedua Hijrah, berakhir dengan perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Siapa-siapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dalam semua pertempuran ini, dia akan dapati bilangan tentera musyrik jauh lebih ramai daripada bilangan tentera Islam. Tak ada satu pun perang yang orang Islam lebih ramai daripada pihak musuh. Perang Badar 313, musyrikin Mekah 1000. Perang Uhud orang Islam 1000, musyrikin Mekah 3000. Perang Ahzab orang Islam 3000, musyrikin Mekah bergabung dengan Yahudi 10000. Perang Hunain orang Islam 12000, pihak musuh 20000. Perang Mu'tah orang Islam 3000, bala tentera musuh 200,000. Tak ada satu perang pun orang Islam lebih ramai daripada pihak musuh. Tapi semua kemenangan capai pada orang Islam dalam 11 peperangan yang telah kita ikuti sebelum. Artinya kalau menang semata-mata bergantung kepada bilangan, sudah tentu orang Islam kalah. Kalau menang tu syarat dia mesti jumlah ramai, sudah tentu orang Islam kalah semua sekali perang. Artinya kuantiti banyak tu penting, tapi bukan nombor satu. Bukan nombor satu. Nombor satu adalah kualiti. Kualiti pasukan tentera, hubungan dengan Allah, kefahaman tentang kenapa pergi perang, ya.
Meskipun begitu, kemenangan berpihak kepada orang Islam, termasuklah perang Uhud dan perang Hunain yang telah dimenangi oleh orang Islam. Jika tidak kerana kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam perang Uhud dan perang Hunain itu, dan tindakan mereka melanggar arahan Rasulullah SAW, nescaya orang Islam tidak akan menemui kekalahan langsung dalam sebelah peperangan. Kecuali perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud dan perang Hunain ini pun puncanya sikit saja. Iaitu bila Nabi arahkan pasukan pemanah duduk atas bukit. Kalau pasukan di bawah ni menang ke kalah, pasukan pemanah terus duduk atas bukit. Jangan turun lagi. Tunggu Nabi bagi arahan turun, baru turun. Tiba-tiba bila pasukan tentera Islam di bawah menang, sempuk kumpul harta rampasan perang, pasukan pemanah 50 orang, 40 turun. Nabi kata dah jangan turun, tunggu Nabi maklum turun baru turun. Kalut nak kumpul habuan dunia. Akhirnya musuh dia lari, patah balik, tawan bukit Uhud, serang tentera Islam. Berkecamuk habis. Berulang sekali lagi pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu dalam perang Hunain. Jadi macam tu juga. Musuh dah lari, sempuk kumpul harta rampasan perang, habuan dunia. Musuh patah balik, serang, berkecamuk. Kalaulah tak kerana perang Uhud dan perang Hunain ada beberapa orang langgar arahan Nabi ni, artinya apa? Sebelah perang yang kita baca dalam kitab ni semua sekali menang. Perang Uhud dan perang Hunain ni pun akhirnya menang. Di peringkat akhirnya menang balik. Yang di awal tu agak teruk sikit kena tu, ya. Di penghujungnya menang, ya. Baik. Artinya pengajaran yang kedua ni nak beritahu pada kita, bukan tak penting kuantiti, penting, tapi lebih penting roh dalam kefahaman, ya. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga tuan-tuan sekalian, kekuatan azam angkatan tentera, semangat angkatan tentera di bawah ni, ya, untuk mengharungi pertempuran dan kegembiraan untuk bertemu dengan musuh. Gembira nak bertemu dengan musuh tu seronok, ya. Dengar kata esok jumlah banyak ni nak datang, seronok nak hadapi tu. Kalau tak menang atas dunia pun syahid. Dalam kepala macam tu cara fikirnya. Jadi kekuatan azam angkatan tentera, semangat untuk mengharungi pertempuran dan kegembiraan untuk bertemu dengan musuh merupakan faktor-faktor yang mendorong panglima perang untuk melaksanakan perancangannya. Panglima ni ketua lah. Dia ni manusia. Dia pun ada naik turun juga dia punya semangat, motivasi dia. Tapi bila pasukan tentera di bawahnya azamnya tinggi, semangatnya kuat, itu mempengaruhi panglima. Maka sebab tu bila kita lantik orang jadi ketua, kan jadi pengurusi, kan jadi apa kau semua, kita di bawah ni kena mendukung lah. Kadang-kadang pandai sangat lantik orang. Oh, bak lantik orang dalam mesyuarat tu pandai sangat. Kemudian tinggal kawan tu tukang ganti seseorang. Kemudian marah dia, tak ada perancangan, tak ada idea, tak ada benda baru. Ketua ni manusia, dia ada cacat celah, dia ada kelemahan dia. Dia juga dapat semangat sedikit sebanyak daripada semangat orang di bawah. Semangat, azam, tekad orang di bawah tu mempengaruhi panglima untuk buat satu keputusan, perancangan, tindakan. Dan kalau ahli mesyuarat dulu, mari 5 orang nak dijawab, mari 3 orang nak dijawab, dia jadi macam tu, ya. Cuma pengarang kitab ni cerita tentang perang lah. Hari ini kita tak duduk dalam situasi perang, kita kait juga dalam situasi kita hari ni. Persatuan, organisasi, kelab, apa segala macam, ya. Faktor ini juga meyakinkannya untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. Fenomena ini berlaku sebagaimana dalam perang Badar. Perang Badar, Nabi bukan niat nak pergi keluar berperang, tapi akhirnya bila Nabi bermesyuarat dengan para sahabat minta pandangan, oh Nabi tengok semangat para sahabat lain macam. Kerana sahabat-sahabat di kalangan orang Madinah. Dalam perang Badar orang Madinah terlibatlah. Cuma 7 kali percubaan awal tadi yang saya sebut ni, orang Madinah terlibat. Dalam perang Badar sungguh tu orang Madinah terlibat, ya. Nabi dengar semangat daripada sahabat. Mula-mula Nabi dengar orang Muhajirin bercakap semangat, 313 pun kita akan lawan musyrikin kau. Akhirnya orang Ansar pun sedar, orang Madinah pun sedar, Nabi pun nak dengar pandangan itu. Wakil orang Ansar pula bangun, ya, Sa'ad bin Mu'adz, dia pula bangun berucap semangat, kami telah beriman kepadamu ya wahai Rasulullah, membenarkan risalah yang kamu bawa. Sekiranya kamu ajak kami mengharungi lautan pun kami akan harungi. Bergeraklah untuk hadapi mereka dengan keberkatan daripada Allah.
Nabi dengar apa semangat? Artinya panglima perang ni semangat nak merancang satu benda tu sikit sebanyak kerana dipengaruhi oleh sikap orang di bawah. Maka sebab tu bila ketua tak bergerak tu kadang-kadang bukan faktor dia juga. Kadang-kadang keadaan persekitaran dia, sekeliling dia macam tu, tak ada langsung dorongan untuk dia untuk bergerak laju ke hadapan. Kerana dia dikelilingi oleh orang-orang yang jenis kadang cakap banyak, cakap je banyak, ya. Apa tindakan, apa perancangan, apa idea tak ada. Baik, itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau mengharungi medan-medan pertempuran sekiranya mereka tidak berminat dan tidak bersemangat untuk berperang. Nabi bukan main kerah-kerah macam tu. Setiap kali perang Nabi ajak para sahabat bermesyuarat, bukan main kerah-kerah macam tu. Oh, asal kita jadi ketua kerah orang, asal kita jadi ketua kerah orang. Buka peluang perbincangan, mesyuarat, dengar kesanggupan, situasi semua sekali, majoritinya setuju tak, siap ke tak. Nak hadapi musuh ni bilangan kita sikit, mereka ramai, kita sanggup hadapi ke tak. Kalau sanggup hadapi, kita nak bertahan dalam Madinah ke nak keluar daripada Madinah. Nabi suruh dulu pandangan para sahabat. Jangan ikut kita asal kita jadi ketua, kita nak buat keputusan kita seorang. Pening lah. Kita nak ikut kita lapang, kita nak ikut tenaga kita, orang lain. Yang nak buat kerja nanti bukan kita seorang ni, tentera di bawah ni, pasukan di bawah ni, tim di bawah ni juga. Maka sebab tu Nabi SAW mesyuarat dengan para sahabat, tengok semangat, sanggup buka. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar pasti tentang kerelaan dan semangat mereka. Nabi tengok dulu, dengar dulu. Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baginda telah meminta pandangan sahabat-sahabatnya sebelum memasuki kancah pertempuran. Boleh dikatakan semua pertempuran ini Nabi mesyuarat dengan para sahabat, minta pandangan. Macam mana nak hadapi kita? Jumlah besar. Kalau nak hadapi, macam mana strategi kita? Nak bertahan dalam Madinah ke kita nak keluar? Nak keluar ni nak pergi ke mana tempatnya? Jauh, bukan dekat ni. Sanggup ke tak? Tapi sebelum ni tua, bukan asal duduk di atas saja orang sedar keluaran. Asal duduk di atas keluaran tak. Tengok, kerana dia ni tenaga-tenaga yang bekerja, yang perlu kita beri perhatian. Pengajaran yang kelima, tuan-tuan sekalian, sikap waspada, sikap hati-hati, sikap ambil berat tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam pertempuran dan dakwah. Bila orang bawah beri perhatian, jaga ketua, jaga pemimpin, jaga panglima, jaga keselamatan dia, sebagaimana sahabat jaga Nabi dalam perang Badar, jaga keselamatan Nabi dalam beberapa pertempuran. Jadi sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk melihat kejayaan dalam dakwah. Jaga masa panjang dakwah tu boleh bertahan. Kalau ketua kita ni, Nabi kita ni terbunuh, siapa dia nak teruskan dakwah? Kita terbunuh tak boleh. Kita terbunuh tak apa. Kalau Nabi terbunuh, siapa dia nak sambung kerja kita ni, perjuangan kita ni, dakwah kita ni? Artinya sahabat-sahabat ambil keputusan nak jaga Nabi dalam setiap pertempuran kerana keinginan nak tengok dakwah ni boleh berterusan juga. Bukan Nabi bagi arahan supaya jaga keselamatan Nabi. Bukan Nabi bagi arahan supaya jaga keselamatannya. Dalam perang ni perang kali tamu ni susah semua pakat kena jaga keselamatan aku. Dah. Keinginan Nabi, keinginan para sahabat sendiri, inisiatif mereka sendiri. Seseorang pemimpin perlu menerima keputusan itu kerana hidupnya berarti hidupnya dakwah. Tokoh-tokoh dakwah termasuklah Nabi. Bila sahabat tahu akan perlindungan, takkan nak tolak. Kerana sahabat melihat kepentingan dakwah ni berada pada dia. Jadi apapun sangat bergantung dakwah ni pada dia. Kalau dia tak ada, dakwah ni boleh jadi mati ataupun bergerak dalam keadaan perlahan. Nak tak nak, kita dengan rela hati kita kena jaga keselamatan pemimpin. Kehilangan nyawanya berarti kekalahan dalam pertempuran. Kita dapat lihat beberapa contoh antaranya dalam perang Badar. Bagaimana Rasulullah menerima dengan rela hati kemah ditegakkan khas untuk baginda. Perang Badar 313 sahabat. Nabi susun dia punya kedudukan dia bagaimana, musyrikin Mekah 1000. Ada beberapa orang sahabat dirikan kemah di belakang tentera Islam.
dan minta Nabi jangan duduk depan, duduk dalam kemah belakang. Kalau menang, itulah yang Rasulullah suka. Dan kalau takdir kalah, Nabi boleh cepat-cepat naik tunggangannya balik ke kota Madinah, teruskan dakwah. Kami tak nak tengok Nabi terbunuh dalam perang. Nabi minta dirikan kemah? Tak. Inisiatif sahabat, kerana dia melihat pentingnya Nabi. Biar kami terbunuh tak apa, jangan Nabi. Nabi tak minta. Nabi tak minta, tapi kesedaran pengikut kepada ketua. Kesedaran pengikut kepada ketua. Begitu juga kita dapat lihat dalam pertempuran Uhud dan Hunain. Perang yang berkecamuk tadi, kerana boleh sibuk kumpul harta rampasan perang tadi. Perang Uhud dan perang Hunain. Asalnya menang dah. Sibuk kumpul harta rampasan perang, musuh patah balik, serang orang Islam, berkecamuk habis. Kita tengok dalam perang Uhud dan perang Hunain, bagaimana orang-orang mukmin dan mukminat, termasuk orang perempuan. Mukminat ni orang perempuan, pergi perang bukan angkat senjata, tapi orang perempuan ni bahagian perubatan, sedia makanan. Jadi kita tengok bagaimana orang mukmin dan mukminat yang jujur dengan keimanannya melindungi dan melindungi Rasulullah daripada panahan musuh dalam perang Uhud dan perang Hunain. Dah menang, sibuk kumpul harta rampasan perang. Musuh patah balik, serang, berkecamuk. Bila berkecamuk, pakat lari. Tinggal Nabi beberapa. Nabi lari, Nabi tak lari. Akhirnya siapa yang melindungi, pertahankan Nabi daripada panahan musuh, pedang-pedang musuh? Beberapa sahabat-sahabat yang tak lari. Termasuklah beberapa orang perempuan yang bertugas dalam kemah perubatan makanan, keluar tinggalkan urusan itu, pergi melingkari Nabi, pertahankan. Pegang pedang. Siapa-siapa dekat dengan Nabi kena anak panah. Siapa-siapa dekat dengan Nabi kena dengan lembing, dengan pedang Nabi. Ada beberapa orang sampai badan mereka cedera dengan puluhan tikaman kerana pertahankan Nabi. Maknanya kami terbunuh tak apa, Nabi mesti selamat dalam perang Uhud. Kami terbunuh tak apa, Nabi mesti selamat dalam perang Hunain. Nabi minta tak. Tapi kesedaran pengikut kepada ketua, sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai. Mereka itu benteng. Baginda SAW tidak pernah melarang tindakan mereka. Padahal baginda seorang yang berani dan mendapat sokongan daripada Allah. Kalau mereka tak tolong pun Allah Ta'ala beri bantuan kepada Nabi. Itu janji. Sehinggalah urusan dakwah ni selesai, baru Allah Ta'ala cabut nyawa Nabi. Selagi mana tak selesai, itu Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Urusan agama mesti lengkap sempurna, baru Allah Ta'ala angkat Nabi. Itu janji. Tiba-tiba sahabat kerana kesedaran, ni tokoh kita kena jaga. Kepentingan dakwah bergantung pada dia. Bahkan baginda telah memuji para sahabat yang mempertahankannya. Termasuklah Nabi memuji keberanian dan mendoakan perempuan yang pertahankan Nabi dalam perang Uhud, bernama Nasibah Ummu Umarah Al-Ansariyah. Kita baca cerita dia itu. Nasibah Ummu Umarah Al-Ansariyah, wanita Ansar, wanita Madinah. Bila perang Uhud berkecamuk, dia tinggalkan kemah bagian makanan perubatan, keluar melindungi Nabi. Pegang pedang, bertempur dengan orang lelaki yang cuba sentuh Nabi. Sampai Nabi sebut lepas perang Uhud, dalam peperangan Uhud aku melihat, aku tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, melainkan aku melihat Nasibah bertempur di hadapan aku. Akhirnya Nabi doakan kebaikan untuk Nasibah dan keluarganya, kerana keluarganya juga terlibat melindungi Nabi pada waktu itu. Bila Nabi doa kebaikan untuk keluarga Nasibah, Nasibah pun ambil kesempatan, wahai Rasulullah, doalah kami jadi teman kamu dalam syurga nanti. Dia ambil kesempatan minta Nabi doa nanti. Nabi tu angkat tangan doa, ya Allah jadikan Nasibah dan ahli keluarganya teman aku dalam syurga lah. Nak boleh? Nak boleh? Sampai Nasibah kata dia, selepas daripada Nabi berdoa seperti itu, aku tak peduli lagi apa ujian dunia yang kena pada dia itu. Dah jadi teman dalam syurga, nak boleh? Kita ni bukan ada jaminan apa dia. Kita tak ada jaminan daripada Nabi pun. Nasibah ni dapat doa, dia satu keluarga jadi teman Nabi pada hari akhirat kelak dalam syurga. Kita bukan ada doa tu. Tiba-tiba bercakap dengan kopi, sembang, kemah, belagak dengan orang tertentu ada. Belagak lain macam kadang-kadang. Kalau sembang tu, belagak, kadang-kadang tak peduli orang. Dia punya sombong cara cakap. Ada jaminan? Dah. Kalau dalam grup WhatsApp tu dia nampak hero sangat. Masjid surau pun tak lari pun. Cerita lah bab Islam ke isu pun dia letup-letup kalau dalam grup WhatsApp tu. Masjid surau tak nampak pun. Perangai orang itu. Itu nak marah lah Islam terancam lagi. Dia masjid surau pun tak nampak. Kalau kedai kopi tu kemas sangat. Nyembang, tepuk-tepuk meja berbalik air.
Tu, kadang-kadang akhirnya kita marah Islam gini. Kadang-kadang imej Islam jadi punah kerana Muslim itu sendiri dan tak bagus. Segala sebut ni. Kadang-kadang kita tu. Baginda berdoa agar beliau, suami dan anak-anaknya menjadi teman baginda di syurga pula. Nabi tu angkat dengan doa, ya Allah jadikan nasibah dan keluarganya teman aku dalam syurga pula. Nasibah kata aku lepas Nabi doa ni aku tak peduli dah aku ujian dunia. Kan? Dah jaminan Nabi. Berapa orang yang Nabi beri doa khusus macam tu? Antaranya 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga, selesai masuk syurga tanpa hisap. Lain masuk juga, ada hisapnya kan? Ini jadi teman dalam syurga. 10 sahabat Nabi itu dijamin masuk syurga tanpa hisap. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang kita macam 10 orang. Kita ni tak ada jaminan tu lagi. Artinya apa dia? Bila tak ada jaminan tu lagi, nak kena beramal. Ubat dia beramal. Baik, pengajaran yang ke-6 tuan-tuan sekalian, saya ambil sikit. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghantar tentera-tenteranya mengelilingi hamba-hambanya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran mereka. Artinya banyak pertempuran ni, kemenangan bukan hanya bergantung kepada kekuatan tentera Islam, keyakinan mereka, tapi banyak peperangan ni sebahagiannya Allah Ta'ala beri bantuan dengan datang bantuan daripada para malaikat. Dan bantuan-bantuan yang lain-lain, jangan kita faham tentera Allah hanya malaikat. Allah menghantar tentera-tenteranya mengelilingi hamba-hambanya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran mereka. Perang Badar, malaikat. Perang Ahzab, Allah Ta'ala hantar ribut. Artinya ribut sebahagian daripada tentera Allah. Angin kencang sampai tercabut kemah-kemah pihak musuh, tentera Allah. Pasukan Israel lepaskan bom di beberapa daerah di Palestin. Jatuh tak meletup. Turun pergi cek, elok turun pergi cek, meletup. Jadi semua itu adalah sebahagian daripada tentera Allah. Nyamuk mati Namrud kerana nyamuk tentera Allah. Air mati Fir'aun rumah. Tentera Allah bukan hanya mereka. Keliling kita ni macam-macam boleh jadi tentera Allah, yang kita pun tak sangka-sangka. Ya. Burung yang selamatkan Kaabah daripada binasa kan, ya, beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi SAW. Semua ni pasukan tentera Allah yang Allah Ta'ala boleh kerah dan boleh arahan bila-bila. Api yang sepatutnya sifatnya membakar, Allah Ta'ala perintahkan supaya sejuk dia daripada membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dia menurunkan para malaikat pada hari peperangan Badar dan menghantar angin kencang pada hari peperangan Ahzab. Angin yang cukup menakutkan. Pasukan Mekah tak pernah tengok angin ribut macam tu, luar biasa, sampai tercabut-cabut kemah. Hari ini kita tengok ribut yang berlaku di Jepun, ribut yang berlaku di Filipina, ribut yang berlaku di bawah-bawah negara. Mari angin ribut tu sampai tercabut-cabut pokok sampai kakak, kereta sampai berpusing-pusing terbalik. Tuan-tuan bayang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Kita tengok video hari ni di Jepun kan, sampai terangkat kepada kereta, terbalik apa semua kan, sampai orang tu bergerak angin tiup tu. Punya kuatnya angin, kelajuannya berapa kilometer sejam tu, punya laju. Tuan-tuan bayang pada hari akhirat kelak, kalau beberapa puluh orang manusia ditiup angin hari ini bergerak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi kan, bila datangnya hari akhirat kelak, kami cabut bukit, bukau dan gunung ganang. Bukan orang, bukit, bukau dan gunung ganang kami cabut daripada tempatnya, lalu kami terbangkan di udara, dan kamu tengok dia berterbangan sebagaimana kapas-kapas ditiup angin. Mana pula manusia dengan gunung ganang? Gunung ganang, bukit, bukau. Hari akhirat juga Allah Ta'ala cabut dan berterbangan di udara macam kamu tengok kapas ditiup angin. Mudah bagi Tuhan nak buat. Jadi setakat nak tiup orang sampai bergerak, bergulir, jatuh, apa boleh? Apa boleh? Ya? Selagi mana orang mukmin berperang di jalan Allah, Allah tidak akan meninggalkan mereka sendirian, lantaran Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 47. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Surah Al-Hajj ayat 38. Cuma bila Allah Ta'ala janji beri pertolongan kepada orang beriman, saya selalu sebut dalam kuliah kita, termasuk waktu kita mengaji kita hadis 45 awal ni, Allah Ta'ala janji orang beriman menjadi tanggungjawab Allah untuk bantu, dan Tuhan tak akan khianat pada janji.
Ya. Itu janji daripada Tuhan. Orang beriman, dia berada dalam tanggungjawab Allah untuk memberi bantuan, perlindungan kepada dia, pada orang itu. Cuma bagaimana Allah Ta'ala lindungi bantuan? Bukan sebagaimana yang kita faham. Bukan sebagaimana yang kita faham. Kadang-kadang kita faham bantuan Allah ni apa? Duit. Bantuan Allah ni apa? Murah rezeki. Gaji naik, pangkat naik. Kita tak faham bantuan, pertolongan, nikmat Allah tu benda-benda begitu. Benda-benda begitu. Akhirnya kita nampak bantuan yang apa? Material. Kebendaan yang boleh dipegang, boleh ditengok, boleh ditunjuk, boleh dirasa. Akhirnya kita nampak nikmat bantuan perlindungan Allah ni material, kebendaan. Padahal bila Allah Ta'ala janji beri bantuan, terpulanglah Allah Ta'ala bantu bagaimana? Terpulanglah bantuan tu bagaimana? Kita boleh minta nak bantuan Allah gini, tapi Allah Ta'ala kadang-kadang bukan bagi apa yang kita minta, bagi apa yang sesuai untuk kita. Berapa ramai orang semaya ajak minta kaya tak dapat-dapat? Kerana Tuhan tahu dia tak layak dengan kaya. Tak kaya pun masjid tak mari. Kalau kaya tadi lah. Tuhan bagi apa yang sesuai untuk orang itu. Kalau ikut benda kita minta, macam-macam benda kita minta. Ada orang minta pangkat naik, minta begitu, minta begini, minta rezeki, minta duit begini, tiba-tiba tak dapat. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Anak-anak sihat. Anak sihat tu nikmat. Anak sihat tu nikmat. Anak sihat tu pertolongan Allah. Ada orang gaji sebulan RM15,000, anak 3 penyakit. RM15,000 duit habis mana? Kalau tak berubah anak. Jadi kalau kita nampak bantuan Allah tu hanya duit, kacau lah kita. Anak sihat tu nikmat, bantuan. Gaji tak besar, tapi balik rumah dengan bini tak gaduh.